Apakah dua masalah kulit yang paling wanita dan juga lelaki benci di alam maya ini? Bukan di alam maya, di alam sebenar ini. Apa dia? Saya bagi masa 3 saat. Ya, mungkin ada yang jawab betul, mungkin ada yang jawab tak betul. Tak apa, sebab hadiah tak disediakan. Terus terang je, ya. Jawapannya adalah ada 2 J, iaitu jeragat dan jerawat. Video ini saya nak kongsikan bahan-bahan yang kalau kita guna bahan ini, dia boleh rawat jeragat dan jerawat sekaligus. So bila anda beli produk lain kali untuk atasi salah satu atau mungkin kedua-dua masalah ini, perhatikan bahan-bahan yang saya sebut ini di dalam senarai bahannya. Okey? Kalau kita faham macam mana jerawat dan jeragat itu terbentuk, ya, senang sebenarnya kita nak cari bahan-bahan yang boleh membantu untuk merawat kedua-dua masalah. Yang bagusnya Allah ciptakan, Allah ciptakan bahan-bahan ini semua, dia bukan sekadar boleh atasi satu masalah tau. Ada banyak bahan yang saya akan kongsikan selepas ini yang boleh bukan sekadar rawat jerawat, pada masa yang sama boleh rawat jeragat ataupun hyperpigmentation lah, lebih tepatnya hyperpigmentation. Apa kaitan antara kedua-dua ni? Kalau anda faham bahawa jerawat dia tumbuh disebabkan dia wujud, dia terbentuk disebabkan oleh pori-pori yang tersumbat dengan minyak, lebihan sel kulit mati, ya. Bila pori-pori tersumbat, diserang pula dengan bakteria, overgrowth of bakteria penyebab jerawat ni menyebabkan jerawat itu meradang, ya. Bila jerawat beradang ini pulih, kita pulihkan, satu kesan yang kita boleh dapat akibat daripada jerawat yang meradang itu tadi, yang telah dipulihkan, adalah hyperpigmentation ataupun kita biasa panggil post-inflammatory hyperpigmentation, PIH. PIH ni dia bukan parut tau, dia adalah bekas, dia adalah kesan. Ya, kalau kita pegang dia tak apa-apa, tak ada rasa tekstur, tapi kegelapan menyebabkan kawasan itu macam bertumpuk-tumpuk dan tona kulit tidak sekata. Selain daripada itu, hyperpigmentation juga boleh berlaku tanpa jerawat, iaitu apabila kulit kita terlampau banyak ataupun terlampau lama terdedah dengan sinar UV ataupun kita pakai pelindung suria tapi tak cukup kuantitinya, boleh menyebabkan hyperpigmentation. Kedua-dua masalah ni memang saya boleh sahkan sepanjang membuat beratus-ratus video glowy adalah dua masalah yang memang tidak ada orang suka, ya, dan memang kalau boleh mereka nak hapuskan sesegera yang mungkin. So macam mana nak buat? Apa yang kita perlu pilih untuk hapuskan? Saya tidak mahu semata-mata mencadangkan produk. Itu prinsip saya. Saya nak anda semua glowy girls, glowy guys mesti belajar tentang bahan supaya bila melihat bahan tersebut pada produk itu, anda tahu macam mana produk itu dan bahannya memanfaatkan situasi jerawat dan juga hyperpigmentation itu tadi. So, boleh kita mulakan dengan bahan pertama yang bagus untuk melawan, merawat, memulihkan kedua-dua masalah jerawat dan jeragat. Bahan pertama yang bagus untuk merawat jeragat dan jerawat adalah vitamin C. Yes, vitamin C. Jangan ambil buah oren tenis kat muka. Bukan vitamin C itu yang saya maksudkan. Bahan vitamin C ni kalau dekat dalam produk, kadang-kadang dia tak tulislah nama vitamin C itu, ya. Dia tulis namanya, kalau kat senarai tu dia tulis L-ascorbic acid ke ataupun ascorbic acid saja ataupun mana-mana derivatif ataupun terbitan kepada vitamin C itu tadi. Contoh paling popular ascorbic glucoside lah. Tu ada juga yang lain-lain. So macam mana vitamin C membantu merawat jerawat? Salah satu sifat vitamin C adalah dia bersifat anti-inflammatory, iaitu dia menghalang jerawat tu daripada meradang jadi lebih teruk, ya. Memang ada kajian khusus tentang perkara ini, iaitu ada satu kajian yang dibuat selama 12 minggu melibatkan 50 orang peserta lah yang ikut kajian tu, dan didapati bahawa mereka yang menggunakan sodium ascorbyl fosfat. Sodium ascorbyl fosfat ni sejenis derivatif kepada L-ascorbic acid lah yang biasa, yang pure, ya. So yang ni adalah derivatifnya, mendapati jerawat mereka mengalami pengurangan keradangan berbanding mereka yang tak pakai produk tersebut. So ini menunjukkan dia boleh membantu mempercepatkan proses
pemulihan jerawat. So vitamin C boleh digunakan ke atas kulit yang berjerawat tau sebenarnya. Jangan takut, dia sifatnya anti-inflammatory. Macam mana pula vitamin C membantu untuk merawat jerawat? Senang saja. Salah satu sifat vitamin C ni adalah bila kita sapu vitamin C pada kulit kita ni dia ada satu sel yang dipanggil melanocyte yang mana memerlukan sejenis enzim yang dipanggil tyrosinase untuk menghasilkan melanin. Kena faham ya, jerawat ni adalah diakibatkan oleh betapa sangat aktifnya sel ni tadi ya. So salah satu cara untuk menghentikan penghasilan melanin adalah pastikan sel penghasil melanin ni, melanocyte ni tidak terima enzim tyrosinase itu. So apa yang boleh menyebabkan enzim tyrosinase itu tidak diterima oleh melanocyte? Vitamin C. Vitamin C menghalang enzim tyrosinase daripada sampai kepada melanocyte. So, hyperpigmentation boleh dikurangkan. Vitamin C. Bahan kedua yang bagus untuk rawat jerawat dan jerawat. Dua-dua tau bahan ini dia boleh berfungsi ke atas dua-dua situasi itu adalah niacinamide. Ya, niacinamide ni memang sejak akhir-akhir ni popular. Untuk jerawat, cara dia berfungsi adalah bila kita pakai niacinamide, dia boleh mengelakkan daripada aktiviti kelenjar minyak tu jadi terlampau aktif. Dia boleh pastikan kelenjar minyak tu jadi jinak. Tiba-tiba pula ayat jadi jinak kan. Macam itulah ya. So, ada kajian menunjukkan penggunaan niacinamide sebanyak 2 ke 5% ni bukan saja boleh mengawal penghasilan minyak, pada masa yang sama dia juga ada sifat anti-inflammatory. Sekali lagi, dia akan membantu agar jerawat itu tidak merebak atau jadi lebih serius, jadi meradang. So, that is good. So, ke atas jerawat ataupun hyperpigmentation, niacinamide boleh membantu menghalang melanosom daripada berpindah kepada sel kulit. So dengan cara itu sel kulit kita ni akan bertambah cerah lah. Malah ada kajian menunjukkan penggunaan niacinamide kalau kita guna sampai 5%, dia boleh menyebabkan hyperpigmentation tu berkurangan dan kulit jadi semakin cerah dalam tempoh 4 minggu penggunaan. Saya sebut kat sini 2 ke 5% ya, sebab saya tahu ada di luar sana produk yang niacinamide-nya sangat tinggi. Kalau anda mempunyai rutin asas yang kukuh, saya tak halang. Tetapi kalau anda baru mahu bermula, saya tidak galakkan untuk anda pakai produk dengan kandungan niacinamide yang agak tinggi terus ya. So take it slow, take it low and gradually increase it as you use it. Satu lagi bahan yang sangat bagus dan berkesan untuk mengubati, merawat, memulihkan jerawat dan jerawat adalah retinol. Jangan putih kan? Retinol. Retinol orang Melayu, kita Malaysia. Retinol sangat bagus untuk memulihkan jerawat. Cara dia memulihkan jerawat adalah retinol ni digunakan pada kadar yang tertentu ya, dia boleh bantu mengurangkan minyak berlebihan pada kulit. Dia boleh keringkan minyak-minyak itu. Jadi bila minyak kering, jerawat tidak terbentuk. So sangat digalakkan kalau anda jenis kulit yang acne prone, cenderung berjerawat dan tahu dah kulit tu sangat banyak minyak, boleh amalkan retinol sebelum jerawat tu muncul pun tak menjadi masalah. Dan dia sangat-sangat membantu kulit anda untuk jadi flawless gitu. Okey. Dan kedua, untuk hyperpigmentation, manfaat retinol ni datang daripada sifat bahan ini yang boleh membantu mempercepatkan kitaran sel kulit ya. So sel kulit kita ni, kitaran ni semakin lama semakin perlahan bila kita tua. So bila kita guna retinol boleh bantu percepatkan proses kitaran sel kulit dan itu bermakna apa-apa yang berlaku pada kulit kita pun boleh dicepatkan pemulihannya. So bayangkan permukaan kulit kita ni gelap. So bila kitaran sel kulit tu dipercepatkan, so sel kulit yang baru yang cantik akan muncul ke atas lebih cepat dan dalam keadaan yang lebih baik. Jadi dengan cara itu jerawat boleh dipudarkan. So retinol ya. Janganlah cuba benda-benda yang lain dahulu, sebab bagi saya retinol ni kalau nak pakai dia ada banyak pilihan. Mulakanlah dengan retinol dahulu sebab ada banyak produk yang lain yang mungkin dia kategori keluarga retinol juga, tapi dia punya peratusan ataupun kekasaran dia, kekuatan daripada kulit tu agak tinggi. So I think retinol is safe for you to use dengan syarat mulakan dulu dengan kadar yang rendah lah, seperti mana produk-produk yang lain. Setelah saya menceritakan kebaikan tiga bahan tadi kan, vitamin C, niacinamide, retinol, saya pasti ada yang tertanya-tanya, boleh tak saya guna tiga sekaligus?
boleh dengan syarat dia wujud dan sudah diformulasikan dalam satu produk. Tak payah nak pergi try asing-asing tu, berbahaya pula. Kita ni bukan saintis, tak pandai pula nak kerja dalam lab tu kan. So beli je satu produk yang dah ada ketiga-tiganya. Saya cadangkan ini daripada Nihon Night Repair Cream. Dia mengandungi vitamin C, di dalamnya ada niacinamide dan di dalamnya juga ada retinol. Retinolnya tak tinggi. So untuk mereka yang baru bermula ini sangat bagus. Retinolnya cuma ada 0.05%. Kalau ada satu lagi produk Nihon yang namanya Brightening Face Cream, itu retinolnya tinggi sikit, 1.5%. Okay? So dalam mereka yang sedang dalam usaha untuk memulihkan jerawat dan juga jeragat ataupun parut-parut atau bekas-bekas akibat jerawat tu, ini produk yang sangat baik, boleh digunakan setiap malam. Namanya pun dah Night Repair Cream kan, dan proses repair kulit ni lebih baik berlaku pada sebelah malam. Gunakan dengan konsisten. Cuma untuk mereka yang berbadan dua, mengandung, dalam usaha untuk mengandung atau sedang menyusukan, mana-mana bahan lah sebenarnya, mana-mana produk yang mengandungi retinol ni bolehlah dielakkan dahulu. Sekiranya anda tidak tergolong dalam kategori itu, retinol, niacinamide, vitamin C sudah ada di dalam ini, and you should try, use it and experience the benefits that it give to your skin. Your skin akan glowy gitu. Suka video yang saya selalu kongsikan? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.